Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saya yakin ramai yang tak sabar-sabar untuk bertanyakan soalan. Mana kita soalan? Dan ramai juga nak mendengar ulasan-ulasan dan jawapan balas saya berhubung dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan terutamanya oleh Sadiq Sigaraga yang bagi saya sangat low class. Fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh Syed Sadiq ni sangat low class dan sangat tidak beretika. Saya yakin ramai juga di antara sahabat-sahabat yang berada di rumah nak bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan belanjawan 2024. Tuan-tuan boleh berbuat demikian di talian 019 481 9495. 019 481 9495. Okey, tuan-tuan. Jadi, saudara, malam ni saya nak mulakan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Syed Sadiq. Kita bersama saya di studio hari ini ialah saudara Azrul, kawan baik Syed Sadiq daripada dulu. Saya pilih beliau untuk memulakan ni kerana dia lah orang yang paling banyak rahsia-rahsia Syed Sadiq dia simpan. Juga berada di studio saudara Azlan, saudara Faik, Cik Mimi, saudara Hafiz, mana Hafiz ni? Dan rakan-rakan yang lain. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan soalan di studio. Kita akan jawab satu persatu apa yang diperkatakan oleh Sadiq Sigaraga. Silakan. Okey, Tok. Dalam kenyataan Sadiq selepas belanjawan tempoh hari kan, dia menyifatkan yang kerajaan ni seperti menekan golongan M40, golongan pertengahan kerana menarik balik subsidi dan juga menaikkan kadar cukai tu. Komen sikit, Tok. Pertama sekali saya nak beritahu dengan Syed Sadiq bahawa rasionalisasi subsidi suka tak suka perlu kita betulkan. Kenapa kita perlu betulkan rasionalisasi subsidi? Kerana kebodohan manusia bernama Syed Sadiq yang berada dalam kabinet Tun Dr. Mahathir. Sebab apa? Sebab sepanjang tempoh pemerintahan Datuk Seri Najib dulu, kita dah betulkan, kita dah buat apa yang dipanggil sebagai rasionalisasi subsidi ni. Kita dah buat, tetapi kerajaan Tun Dr. Mahathir di mana ada manusia bernama Syed Sadiq di dalamnya ni telah merosakkan, menjahanamkan semua rasionalisasi yang telah pun dibuat oleh kerajaan terdahulu. Antaranya, saudara, mulai 1 Disember 2014, kita telah pun menarik ke semua apa yang dipanggil sebagai subsidi RON 95 dan diesel. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan, bila mereka memerintah, saudara, bila Mahathir menjadi ketua kerajaan dan cucu dia Syed Sadiq menjadi Menteri Belia dan Sukan, mereka telah memberikan semula subsidi. Dan kalau dia bagi subsidi ni dinikmati oleh rakyat yang betul-betul memerlukan subsidi, contohnya the B40 dan kemudiannya the M40, kita boleh maaf lagi, tuan-tuan. Tetapi pada ketika itu, saudara, 2014, saya nak beritahu, 70% pada ketika itu, belum lagi 75, sekarang baru 75. Subsidi, contohnya subsidi RON 95, diesel dan LPG, nilai dia 22.34 bilion. Subsidi ni 70% pergi kepada M40 dan the top 20. Kerana the M40 dan the top 20 lagi besar kenderaan mereka, lagi kuat makan minyak, lagi banyak subsidi yang mereka nikmati berbanding dengan B40 hanya naik EX5 ke ataupun Kris ke, ataupun kalau ada kereta pun mungkin kereta boleh digunakan seminggu sekali untuk keluar bawa anak jalan ataupun bawa anak pergi hospital dan sebagainya. Mungkin pakai kancil ataupun mungkin pakai
Myvi. Myvi pun saya rasa B40 pun tak mampu. Dia punya kos 50 lebih RM1,000, tuan-tuan. Jadi di mana logiknya kerajaan Mahathir telah menarik balik subsidi, telah memberikan balik subsidi kepada golongan terkaya yang menikmati paling banyak subsidi-subsidi ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ialah membetulkan kerosakan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir yang dalamnya ada manusia bernama Syed Saddiq yang ketika itu tak buat apa-apa. Bila subsidi diberi lebih banyak kepada orang kaya, Syed Saddiq menyepi, tak buat apa-apa untuk menegur tindakan Tun Dr. Mahathir yang menyebabkan hari ini, kalau dulu setakat 68 sen setiap liter disubsidi oleh kerajaan, tetapi hari ini tuan-tuan, RON 95 kerajaan Datuk Seri Anwar terpaksa subsidi sehingga RM1.50 untuk mengekalkan harga minyak di pasaran yang dijual kepada rakyat dengan harga RM2.05. Kalau jual pada B40 RM2.05, kita boleh maaf kerana setiap liter duit pembayar cukai kena subsidi orang susah RM1.50. Tetapi kalau orang kaya ni yang lagi kuat pakai minyak, lagi banyak pakai minyak, diberikan subsidi ni, di mana letak otak Syed Saddiq? Saya nak tanya, di mana letak otak kamu tak boleh berfikir bahawa subsidi ialah bantuan kepada orang yang betul-betul memerlukan. Subsidi ialah bantuan untuk orang susah, bukan bantuan untuk orang kaya. Itu sebabnya Datuk Seri Anwar nak pindahkan daripada subsidi pukal. Apa maksud subsidi pukal? What is blanket subsidi? Takkanlah seorang pemidato yang pandai macam Syed Saddiq ni, subsidi pukal pun tak faham. Subsidi pukal ni, saudara, maksud dia ialah subsidi yang dinikmati oleh semua orang dengan harga yang sama. Contohnya, kalau hari ini, subsidi untuk diesel. Setiap liter diesel harga sebenar ialah RM3.87. Tetapi tuan-tuan, orang yang pakai S-Class, S400 CDI, contohnya lah, ataupun orang yang pakai S300 CDI, setiap liter dia menikmati RM1.72 kali dengan 80 liter tangki diesel dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, RM1.72 kali dengan RM1.72 kali dengan 80 liter. Maknanya, saudara, RM1.72 kali dengan 80 liter, lebih kurang dalam RM137.60. Setiap kali orang kaya yang bawa S-Class yang tangki dia boleh muat 80 liter, dia akan bayar sebanyak 137 ringgit 60 sen. 137 ringgit 60 sen. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sedangkan kalau the B40 bawa setakat Kapcai ataupun bawa EX5, setiap liter dia menikmati petrol punya subsidi hanya RM1.50. Satu tangki boleh muat, kalau EX5 boleh muat lebih kurang dalam 3.7 liter. 3.7 liter kali dengan RM1.50. Maknanya dalam RM5.55, tuan-tuan. RM5.55. Jadi cuba bayangkan, tuan-tuan, jurang beza di antara golongan the B40 yang menikmati subsidi ni dengan golongan the top 20 yang menikmati subsidi diesel tinggi, subsidi petrol tinggi. Jadi itu sebabnya blanket subsidi ataupun subsidi yang dinikmati oleh semua orang pada harga yang sama. Untuk RON 95 RM1.50, untuk diesel RM1.72. Tetapi yang kaya pakai lebih, yang miskin pakai kurang. Yang ini perlu dihentikan. Dihentikan subsidi pukal, blanket,
digantikan dengan subsidi bersasar. Apa maksud subsidi bersasar? Subsidi bersasar ni maksud dia, subsidi itu perlu diagihkan kepada kumpulan sasar yang betul. Beri keutamaan dulu kepada the B40, kan? Dan kemudian diberikan keutamaan pula kepada the M40. Ini masalah Sadiq Sigaraga ni, saudara. Dia ahli parlimen. Tapi cakap fakta ke laut. Kenapa saya kata fakta ke laut? Dia kata orang yang duduk di Kelantan, the top 20, 8,000 pendapatan. Itu dikira sebagai the top 20. Cubalah pakai otak saya, Sadiq. Kau ni ahli parlimen tau. Bukannya macai tepi jalan. Kamu ahli parlimen. Takkanlah tak tahu 2022 last kali kita buat penarafan perkelasan apa dipanggil pendapatan B40 ni. B40 ni daripada mana, saudara? B40 ni siapa yang mempunyai pendapatan isi rumah tidak lebih daripada RM5,250. Apa maksud pendapatan isi rumah? Ini pun kena faham. Kalau suami bekerja, isteri bekerja, anak ada 3 orang, seorang bekerja. Dicampurkan jumlah pendapatan dia, tidak melebihi RM5,250. Kalau pendapatan dia bawah RM5,250, mereka dipanggil the B40. The B40. Kalau untuk M40, sesiapa yang pendapatan isi rumah dia bawah RM11,819. RM11,819. Ini dipanggil sebagai the M40, kelas menengah. M40. Kalau RM11,819 seposen, maka itu akan naik kepada the top 20. Jadi kalaulah bab berapa pendapatan isi rumah ni pun Syed Saddiq tak tahu, pengkelasan the top 20 ni bermula dengan RM11,819 1 sen dan ke atas baru dikira sebagai the top 20. Itu yang mudah macam tu pun Syed Saddiq tak tahu. Itu sebabnya dia sentiasa membina persepsi-persepsi yang negatif. Jadi saya nasihatkan Syed Saddiq ni, janganlah main politik persepsi yang boleh mengakibatkan rakyat keliru. Ahli parlimen perlu ada tanggungjawab untuk menyampaikan perkara yang betul kepada rakyat, bukan dengan menyebarkan fitnah-fitnah yang terlalu low class macam ni. Jadi tolong betulkan fakta kamu tu, Syed Saddiq. Kemudian dia menceritakan bahawa selepas ini kerajaan PMX ini akan hapuskan subsidi untuk ayam dan telur ayam. Saya nak beritahu dengan Syed Saddiq, sama jugalah dengan soal ayam dengan telur ayam. Takkanlah orang kaya yang menikmati ayam, yang makan ayam setiap hari ni, rakyat pembayar cukai ni nak kena bayar dia orang. Orang kaya tanggunglah sendiri. Dia sepatutnya boleh mampu untuk beli. Kalau dia boleh beli Mercedes-Benz, dia boleh beli kereta mewah, dia boleh beli rumah besar. Takkanlah dia punya apa ni, telur dia punya ayam dia, semua kerajaan kena tanggung. Pakailah otak fikir. Di mana letak pemikiran Syed Saddiq ni? Itu sebabnya PMX dia nak hentikan, dan dia pilih waktu nak hentikan pun dia pilih waktu yang sesuai. Bila waktu yang sesuai? Hari ni ada orang tak bising pasal harga telur ke, dia bising pasal harga ayam. Itu hari ada. Itu hari memang kita tak nafikan. Beberapa bulan yang lalu memang kita ada masalah shortage of bekalan telur, bekalan ayam. Itu sebab bila ada intervention yang dilakukan oleh kerajaan, dan perkara ni telah diselesaikan oleh YB Mat Sabu, YB Datuk Seri Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Hari ni orang dah tak bising pasal telur lagi. Orang tak bising pasal
ayam lagi sebab harga ayam pun dah stabil RM99.40 1 kilogram dan ke bawah. Itu sebabnya inilah masa yang sesuai untuk kita apungkan harga ayam kembali. Kalau misalnya akan datang harga ayam kembali naik tinggi, naik tinggi dan rakyat terkesan tak boleh beli ayam, masa tu kita mungkin akan lakukan intervensi dalam bentuk menambah subsidi yang telah pun ditarik balik dan diapungkan itu. Ini kena faham. Kita tidak boleh terus-menerus, dah harga ayam dah kembali stabil, harga telur dah kembali stabil, kita subsidi lagi orang kaya-kaya ni. Tak boleh. Jadi kita tukarkan kepada subsidi bersasar. Maknanya, penjimatan yang dapat kita buat daripada menarik contohnya subsidi RON95, menarik subsidi diesel, menarik subsidi telur dan ayam, kan? Kita bagi terus ke dalam akaun the B40 dan juga the M40, insya-Allah. Ini apa yang cuba dilakukan oleh kerajaan. Jadi Sadiq, janganlah kau kelirukan rakyat Malaysia ni. Okey, silakan. Tok, selain daripada penarikan subsidi yang dihebohkan oleh Syed Saddiq ini, beliau juga ada menyatakan yang cukai dinaikkan, cukai SST dinaikkan, bermakna kita ni macam nak menekan golongan pertengahan tu. Okey, pertama sekali saya punya pandangan terhadap cukai ni, okey. Saya tak kata Syed Saddiq itu betul, tetapi saya punya pendirian sepatutnya apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah kerajaan patut kembali dalam melaksanakan GST. Kenapa saya kata begini? Kita dah kaji GST ni lama, kan? Kita tahu bahawa kalau dikekalkan dengan apa yang kita laksanakan sebelum ni, iaitu GST Malaysia ni, dia tak macam Singapura. Singapura dia orang punya GST started with 3%, kan? Sebab sebelum tu dia orang tak ada cukai. Tapi lepas tu dia sedar bahawa tak cukup, dia naikkan kepada 7%. Kita pun tak macam Thailand. Thailand dia started at 10%, tapi bila orang marah dan sebagainya, dia turunkan kepada 7%. Kita GST kita cuba nak start at 4%. Tetapi akhirnya Kementerian Kewangan pada ketika itu memutuskan kita naikkan kepada 6%. Kenapa? Ini kena faham. Sebab GST Malaysia kita ada 3 kadar. Arahan Datuk Seri Najib ketika tu, kita pastikan bila kita laksana GST ni, kita tidak membebankan kita tidak membebankan rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi apa yang Kementerian Kewangan buat, kita kaji, kita tengok bagaimana rakyat yang mempunyai pendapatan RM2,000 ke bawah ni, gaji mereka ni pergi mana. So kita dapati 60 hingga 70% gaji mereka ni pergi kepada membeli barang-barang keperluan asas macam beras, gula, minyak masak, ayam, daging, sayur, kan? So barang-barang keperluan asas ini kita nak pastikan dia ni zero rated. Dia ada GST tapi kadarnya kosong. Maknanya macam tak ada tax lah, kan? Kadarnya kosong. Maka itu sebabnya kita naikkan GST daripada 4%, kita mula dengan 6%. Dan ada juga barang-barang keperluan asas lain tambahan seperti pendidikan, perbankan, perumahan, begitu juga dengan kesihatan, pergi klinik, pergi hospital. Perkhidmatan ini dipanggil perkhidmatan yang dikecualikan daripada GST, exempted product. Dan untuk barang kehendak, contohnya macam baju. Bukan kita beli baju setiap hari, mungkin setahun sekali bila anak nak pergi sekolah. Itu perbekalan standard. Yang ini ada 6%. Kan? Contohnya macam perabot. Kan? Bukan selalu kita beli. TV, barang elektronik dan sebagainya. Yang ini ada 10%. Saya punya pandangan, daripada kerajaan menaikkan SST daripada 6% pergi ke
8%, sebenarnya lebih baik tukar sistem pencukaian. Sebab apa tuan-tuan? Sistem pencukaian kita ni sebelum saya lahir dah ada. SST ni sebelum saya lahir lagi. Tahun 1972 lagi. So, benda ni dah terlalu lama, dah terlalu lapuk, kan? Ni Syed Saddiq punya kerajaan lah dulu. Bila dia berada bersama dengan Mahathir, dialah yang telah buat tindakan bodoh menghapuskan GST. Lepas tu, bila kerajaan tak cukup hasil, dia komplain. Bila kerajaan naikkan kepada 8%, dia komplain. Tetapi inilah manusia yang bertanggungjawab menyokong tindakan Mahathir untuk menghapuskan GST. Sedangkan dah lebih 170 buah negara laksanakan GST. GST, tuan-tuan, telah membantu kita. Setiap tahun, saya ambil contoh, 2016, lebih kurang 41 bilion. 2017 dia naik kepada 44.3 bilion. Kita beza setiap tahun tu lebih kurang dalam 3.9 bilion. Penjimatan, kelebihan pendapatan 2000 last kali kita laksana SST 2014 hanya 18 bilion. 2017 kita berjaya collect 44.3 bilion. Beza 26.3 bilion. Lepas tu boleh naik pergi 30 bilion, 34 bilion. Naik 38 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita. Lagi banyak. Tapi akibat daripada tindakan Mahathir yang disokong oleh manusia bernama Syed Saddiq ni, maka akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya tuan-tuan, GST yang self policy, GST yang bak kata orang tu sangat efisien. Orang tak boleh lari daripada daripada declare secara betul. Kalau saya ambil contoh, tuan-tuan, saya ambil contoh yang paling mudah lah, tuan-tuan mungkin boleh faham. SST ni bukan hanya dia menyebabkan berlakunya pertindihan, cukai 2 kali, bukannya setakat berlakunya cukai bertindih, cukai berganda, aktiviti pemindahan harga lah. Ambil contoh. Apa kelemahan SST ni? Kelemahan SST ni, dia keluar daripada kilang, sekali dia cukai. Keluar daripada kilang, sekali dia cukai. Dan setiap cukai selepas itu, tuan-tuan, akan diabsorb oleh peniaga. Dan peniaga tak boleh claim balik cukai ni. Maka akhirnya, ianya menjadi kos kepada peniaga dan ianya ditransfer kepada pembeli. Jadi end user yang teruk terpaksa bayar berbanding dengan GST. Setiap level tu akan kena cukai dan setiap level tu boleh claim balik, hanya hujung je yang tak boleh claim balik. Jadi tidak ada cukai berganda, tidak ada cukai bertindih dan tidak ada aktiviti pemindahan harga. Apa maksud aktiviti pemindahan harga? Contohnya lah, tuan-tuan. Contohnya kasut. Saya ambil contoh ni, kasut. Katalah kos buat kasut ni, RM100. RM80 lah. Kos dia RM80. Pengilang buat kasut ni RM80 dan dia ambil untung RM20. Dan dia jual kepada pemborong dengan harga RM100. Okey. Apa yang pengilang-pengilang ni buat? Sebab dia tahu kelemahan sistem percukaian SST. Bila barang tu, nilai dia sepatutnya dia jual kepada pemborong, daripada kilang jual kepada pemborong RM100, dia kena bayar, kalau dia bayar, dia charge RM100 kepada pemborong, dia kena bayar 10% cukai jualan. Jadi kalau 10% cukai jualan, tuan-tuan, apa yang berlaku, saudara? 10% cukai jualan, dia kena bayar kepada kerajaan, bayar kepada custom RM10. So, apa yang dia buat? Dia buat aktiviti pemindahan harga. Dia tahu bahawa sekali je keluar kilang, di situ kena cukai, maka apa dia buat? Sebelum dia jual kepada pemborong sebenar, dia suruh adik dia ke abang dia ke kakak dia, buka satu syarikat, hanya untuk dia keluarkan invoice dan delivery order. Barang straight boleh hantar pergi ke pemborong sebenar. Tetapi
Kasut yang dia jual biasa RM100 tu, dia boleh jual dengan hanya RM20, tuan-tuan. Dia boleh jual dengan hanya RM20 kepada syarikat milik kakak atau abang dia. So, bila dia jual dengan harga RM20, berapa cukai yang dia perlu bayar kepada kerajaan? 10% hanya RM2. Maknanya, setiap pasang kasut, kerajaan hilang RM8. Dan mana ada kilang kasut yang hanya jual sepasang kasut. Berbilion ringgit, tuan-tuan, kerajaan hilang daripada jumlah kutipan cukai. So, bila dia jual dengan harga kasut tu RM20, hantar invoice, hantar delivery order, kemudian syarikat adik ataupun kakak dia baru jual kepada pemborong sebenar dengan harga RM100. So, kalau ada GST daripada syarikat kilang tadi pergi ke adik dia, kena GST, kan? Kalau daripada syarikat adik dia pergi ke pemborong sebenar pun kena GST. Mereka tak boleh lari daripada membayar cukai ni, tuan-tuan. Itu sebabnya banyak peniaga yang melarikan diri daripada membayar cukai dengan betul ni. Mereka memang marah dengan GST ni. Tetapi GST ni, saudara, dia self-policing. Dia self-policing. Contohnya kilang tayar. Bila dia ambil 100 unit tayar. Kilang jual 100 unit tayar pada pemborong. Pemborong ni, 50 biji tayar dia jual, dia kenakan GST. Tetapi lagi 50 dia jual secara black market. Dia tak kenakan GST. So, bila 50 dia dah jual, kan, baki lagi 50 tu, tuan-tuan, bila dia jual di black market, dia kena ambil lagi stok. So, di situ pun custom boleh trace. Ada lagi 50 biji tayar yang mereka belum claim balik cukai GST. Maknanya mereka jual di pasaran gelap. Inilah, saudara, yang menyebabkan ramai orang marah bila kita laksana GST, sebab orang tak boleh tipu bila kita laksanakan GST. Tapi nak buat macam mana, saudara? Kan? Benda baik telah digunakan untuk modal politik. Akhirnya, saudara, negara hari ini berhadapan dengan masalah kita kurang pendapatan. Kerana usaha kerajaan terdahulu untuk diversify our source of income, untuk mempelbagaikan sumber pendapatan, akhirnya, tuan-tuan, GST telah dibatalkan, negara sudah tidak ada pendapatan. Akhirnya, zaman pemerintahan Mahathir, kerja dia pinjam sana, pinjam sini, terbit Samurai Bond, terbit Samurai Bond, terbit Panda Bond, kan? Pinjam sana sini. Dan itulah menyebabkan Datuk Seri Anwar hari ini terpaksa mewarisi sebuah kerajaan, tuan-tuan. Datuk Seri Najib tinggalkan dengan hutang negara lebih kurang 50.8% berbanding GDP. 686.8 bilion saja. Hari ini, Datuk Seri Anwar mengumumkan bahawa hutang negara sudah menjangkau, tuan-tuan, 82% berbanding GDP. Daripada 50.8, dah jadi 82%. Dan nilai hutang tu 1.5 trilion. Itu sebab Datuk Seri Anwar hari ini bagaikan kaki dan tangannya diikat, saudara. Bagaikan kaki dan tangannya diikat. Dan kalau dulu, RON95 diesel LPG, nilai subsidi yang kita tarik balik tahun 2004 hanya 22.34 bilion. Hari ini, tuan-tuan, nilai subsidi RON95 diesel LPG sudah mencecah untuk 2024 ini mencecah 50.8 bilion ringgit. 50.8 bilion, tuan-tuan. Lebih 2 kali ganda. Lebih 2 kali ganda. Jadi di mana letaknya otak Syed Saddiq bila dia mempertikaikan tentang kita nak tukar daripada subsidi pukal kembali kepada subsidi bersasar. Kalau kamu tak rosakkan negara ni, Syed Saddiq, di bawah pemerintahan atuk kamu, kan? Mungkin Datuk Seri Anwar tak susah macam ni. Jadi, apa pun saya nak beritahu Syed Saddiq lah. Walaupun Datuk Seri Anwar berhadapan dengan keadaan yang sangat getir
untuk mentadbir negara ni. Tapi dari segi pemerintahan 3 buah kerajaan. Kerajaan pertama, kerajaan Datuk Seri Anwar. Kedua, kerajaan Ismail Sabri, kerajaan Perikatan Nasional yang dipanggil Keluarga Malaysia. Dan yang ketiga, kerajaan Muhyiddin. My Airline. Muhyiddin Yassin Airline. Tuan-tuan, kita tengok zaman kegelapan Muhyiddin. Kita ambil contohlah. Kita kena kaji satu persatu. Kita tengok dari segi kadar defisit. Apa maksud kadar defisit, tuan-tuan? Dia ni, tiap tahun kita ada unjuran pendapatan. Okey. Kalau unjuran pendapatan kita lebih daripada unjuran perbelanjaan, maka belanjawan kita tu surplus. Kalau unjuran pendapatan kita 393.3 bilion. 393 point berapa? 3. Dan kita punya unjuran perbelanjaan pun sama, 393.3 bilion. Maka ini dipanggil bajet berimbang. Maknanya tak defisit dan tak surplus. Okey. Biasanya belanjawan itu defisit. Apa maksud dia? Gaji 1,000, kita belanja 1,200. Okey? Maknanya 200 itulah kadar defisit. Jadi, kalau nak dibandingkan kadar defisit, kadar yang belanja lebih daripada pendapatan, dari segi percentage, lebih belanja daripada pendapatan. Kalau dibandingkan zaman Datuk Seri Anwar, zaman Ismail Sabri dan zaman Muhyiddin Yassin, kita tengok. Zaman Muhyiddin, tuan-tuan, 2022, berapa kadar defisit kita? 6.5%. Kurang-kurang zaman Ismail Sabri okey sikit, 5.6%. Dan zaman Datuk Seri Anwar, kadar defisit kita telah turun dengan mendadak, tuan-tuan, 4.3%. Dan Datuk Seri Anwar pada tahun sebelum beliau dipecat daripada UMNO, kita lihat era beliau itu, bajet kita surplus. Bajet kita surplus. Dan ini yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Okey. Kemudian belanja, dari segi belanja mengurus. Kita tengok keborosan kerajaan Muhyiddin Yassin. Dari segi belanja mengurus dia punya perbelanjaan mengurus dia 322.5 bilion ringgit. 322.5 bilion. Belanja mengurus zaman Datuk Seri Ismail Sabri lebih kurang dalam 395.3 bilion. Lagi naik, tuan-tuan. Tetapi di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar, belanja mengurus hanya 303.8 bilion. Okey. Kemudian kita tengok juga dari segi kelebihan yang diberikan kepada sistem pendidikan negara. Zaman Datuk Seri Anwar lah yang paling banyak peruntukan diberikan kepada Kementerian Pendidikan, 58.7 bilion ringgit. Ismail Sabri baru 52.6 bilion dan zaman Muhyiddin baru 50.4 bilion. Dari segi kesihatan, walaupun kita tahu zaman Muhyiddin, puaslah duit kementerian, duit kerajaan ni digunakan untuk beli vaksin dan sebagainya. Tetapi jangan terkejut, tuan-tuan. Di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ini, peruntukan untuk kesihatan tuan-tuan ni paling tinggi. 41.2 bilion. Zaman Ismail Sabri baru 32.4 bilion. Zaman Muhyiddin, saudara kesihatan baru 31.9 bilion. Ada yang mengatakan bahawa kita tak memberikan perhatian kepada Sabah dan Sarawak. Dalam ucapan belanjawan Datuk Seri Anwar, beliau dengan jelas mengatakan bahawa disebabkan MA63 masih gagal dilaksanakan sepenuhnya. Maka kali ini peruntukan untuk Sabah dan Sarawak, tuan-tuan, sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau zaman Muhyiddin baru 9.6, zaman Ismail Sabri 9.16 bilion, zaman Datuk Seri Anwar, tuan-tuan, peruntukan untuk Sabah dan Sarawak meningkat menjadi 12.4
bilion. Dari segi subsidi untuk rakyat. Yang Syed Saddiq bising-bising sangat ni tuan-tuan. Saya nak beritahu, PM masih mengatakan bahawa subsidi untuk rakyat dijangka mencecah 81 bilion tuan-tuan. Ismail Sabri baru bagi 77.7 bilion. Dan yang korang duk sembang lebat sangat pasal Midin ni, Midin baru bagi 28 bilion ringgit saudara. Baru 28 bilion. Kalau nak banding dengan Datuk Seri Anwar ni dah hampir 3 kali ganda tuan-tuan. Dari segi bantuan tunai. Bantuan tunai. Ada yang dulu kita panggil BRIM, ada yang panggil STR, ada yang panggil basah dan macam-macam. Zaman Muhyiddin, semua orang kena kencing ni saudara. Kita dapat cuma 6.5 bilion bantuan tunai terus kepada rakyat. Zaman Ismail Sabri alhamdulillah naik kepada 7.8 bilion. Zaman Datuk Seri Anwar tuan-tuan, dia memperuntukkan 10 bilion. 10 bilion ringgit. Subsidi dan insentif petani dan nelayan paling tinggi. Datuk Seri Anwar bagi sampai 2.6 bilion ringgit untuk petani dan nelayan saudara. Zaman Ismail Sabri baru 1.7. Sama juga dengan zaman Muhyiddin 1.7. Peruntukan untuk perumahan rakyat. Kita tengok peruntukan untuk perumahan rakyat 2.47 bilion. Berbanding Ismail Sabri 1.5, Muhyiddin bagi cuma 1.2 bilion. Peruntukan untuk hal ehwal Islam yang korang kata bahawa Islam terancam zaman Datuk Seri Anwar ni. Berapa peruntukan untuk hal ehwal Islam? 1.9 bilion. Ismail Sabri bagi 1.5, Midin bagi 1.4 bilion saja. Bantuan awal prasekolah saudara. Zaman Datuk Seri Anwar kita peruntukkan sebanyak 788 juta ringgit. Ismail Sabri bagi baru 450 juta, Muhyiddin bagi baru 328 juta ringgit. Bonus untuk penjawat awam. Ni yang banyak orang tanya disebabkan kita masih lagi sedang mengkaji tentang kenaikan gaji penjawat awam. Walaupun kita tahu banyak penjawat awam ni menyokong Perikatan Nasional, tapi saudara Datuk Seri Anwar tidak pernah berdendam, tidak pernah menganaktirikan penjawat awam. Bonus untuk kaki tangan awam tuan-tuan RM2,000. Untuk pencen RM1,000. Ismail Sabri bagi setakat 700 tuan-tuan. Midin lagi sikit RM600 saja. Pesara zaman Datuk Seri Anwar RM1,000, zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri baru RM300. Sumbangan guru takmil dan juga kafar, termasuklah imam dan bilal. Dulu zaman Mae dengan Midin baru RM500 tuan-tuan. Tetapi zaman Datuk Seri Anwar kita bagi sampai RM700. Nilai ambang muflis pun tidak melebihi RM200,000 berbanding dengan zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri antara RM50 hingga RM100,000. Jadi sebenarnya banyak benda-benda yang positif di dalam belanjawan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kalau kita tengok secara positif. Tetapi kalau hati tu dah busuk tuan-tuan, hati tu dah hitam legam, penuh dengan kebencian, penuh dengan hasad dengki, apa pun yang kerajaan bagi, mereka tetap tidak akan berpuas hati. Mereka akan cari di mana kelemahan dan itu yang dia akan highlightkan. Dia tidak akan highlightkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sepintas lalu kupasan saya. Ada soalan? Silakan. Okey, Tok. Ada soalan daripada kita punya viewers kan, Tok. Dia cakap kan, kalau kata GST tu lebih baik daripada SST, kenapa kerajaan perpaduan ni tidak melaksanakan GST? Kita kena faham, sebenarnya Datuk Seri Anwar tahun 1993, ketika dia Menteri Kewangan, dia sendiri pun dah mengumumkan kita nak laksanakan GST. Tetapi tuan-tuan, semua orang tahu bahawa bila nak laksana GST ni, risiko dia tinggi. Rakyat akan tolak
apa pun alasan kita bagi, rakyat tak boleh terima. Bila kita sebut sistem percukaian baru. Hanya Datuk Seri Najib berani mengambil risiko ni. Dan akibat dia pun tahu. John Howard di Australia, bila laksana GST, John Howard hilang kerajaan. Kalah pilihan raya. Tapi Datuk Seri Najib, dia fikir, dia perlu buat sesuatu yang baik untuk negara. Maka dia mengambil keputusan, dia laksanakan. Hari ini, bukan Datuk Seri Anwar tidak memperakui bahawa GST itu baik. 1993 lagi dia dah memperakui bahawa GST itu baik. Cuma hari ini, kena faham bila nak laksana GST balik tu, tuan-tuan, dia pasti akan ada kesan inflasi. Sekarang ni kadar inflasi kita dah turun serendah 2%. Berbanding dengan zaman Muhyiddin Yassin, zaman Pak Mahathir ni, kadar inflasi kita sangat tinggi, tuan-tuan. Ogos tahun lepas paling tinggi. Saudara, sekarang tinggal 2%. Kalau tahun depan kita terus laksanakan GST, maka sudah pastilah dengan keadaan hari ini beras pun bukan setakat beras import melambung tinggi, beras tempatan pun akhirnya hilang sehingga kerajaan terpaksa melakukan 4 intervensi untuk memastikan bahawa rakyat biasa boleh menikmati beras tempatan dengan harga yang tidak lebih daripada RM2.60 1 kilogram. So, itu sebabnya kerajaan belum lagi melaksanakan semula GST. Tapi percayalah, saya tak nampak kerajaan ada banyak pilihan. Suka tak suka, dia kena betulkan balik sistem percukaian yang telah pun dirosakkan oleh Mahathir dan Sadiq Sigaraga ni. Okey? Adakah mungkin kerana faktor politik yang mengakibatkan PMX tak nak melaksanakan GST? Ya, sebab sekarang ni kita berada dalam kerajaan, dalam keadaan bahawa setiap apa yang dilakukan oleh kerajaan, ianya akan dipolitikkan oleh pembangkang. Tak mustahil apa yang berlaku di Amerika sehingga Biden terpaksa mencadangkan supaya kerajaan ditutup. Cuma kat Malaysia ni mungkin tak sampai ke tahap tu lah. Sebab Biden nak luluskan belanjawan pun tak boleh. Tapi kat Malaysia ni, kita baru je dapat 2/3 balik. Bila mana ahli parlimen daripada Kuala Kangsar mengumumkan akan menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka tak ada masalah lah untuk kita luluskan belanjawan. Okey, Dok. Okey. Last pasal saya tadi ni tu dia ada juga lemparkan tuduhan di mana kerajaan perpaduan ni melupakan janji semasa membentangkan belanjawan. Antaranya adalah pembayaran semula PTPTN, pemansuhan tol dan juga pemberian dana kepada ahli parlimen pembangkang. Okey, pertama sekali, saya nak sebut pasal pemberian dana. Sadiq Sigaraga ni macam tak faham-faham dan dia sengaja mengelirukan rakyat. Sengaja mengelirukan rakyat. Pertama sekali, saya nak tanya dengan Sadiq ni. Masa engkau jadi menteri, ada tak engkau beritahu dengan Mahathir suruh bagi wakil rakyat UMNO peruntukan ahli parlimen? Ada tak bagi? Kalau zaman kau duduk dalam kerajaan pun kau tak boleh nak bagi, kan? Jadi janganlah kau petikaikan orang lain yang jauh lebih mulia daripada kau. Kurang-kurang Datuk Seri Ismail Sabri, bila dia duduk di dalam kerajaan, dia jadi Perdana Menteri, dia buka peluang untuk ada pilihan bagi ahli parlimen, kan? Kalau nakkan peruntukan, mari duduk berunding, sign CSA, kamu dapat peruntukan. Dan akhirnya Syed Saddiq pun dapat. Betul tak? Betul tak, Dik? Hari ini, PMX buat offer yang sama. Maknanya, Ismail Sabri baik, PMX baik, mereka ni jauh lebih mulia daripada manusia yang busuk hati bernama Mahathir. Kan? Dan ketika tu, Syed Saddiq menyokong Mahathir ni. PMX kata, dia amanahkan kepada TPM2, Datuk Seri Fazilah Yusof, untuk berunding dengan Ketua Pembangkang.
Tapi sehingga hari ini Ketua Pembangkang tidak mahu berunding dengan TPM2 untuk menyelesaikan isu peruntukan untuk ahli-ahli parlimen. Nak peruntukan boleh, tapi ikutlah syarat seperti mana yang dibuat zaman pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri. Sainlah CSA tu. Bila sign CSA, tengok macam ahli parlimen Kuala Kangsar dan mungkin Ketere pun akan ikut serta. Dia orang ready nak sign. Tak ada masalah. Maka dapatlah peruntukan tu. Kalau misalnya kamu tak dapat peruntukan tu, tak bermakna bahawa peruntukan tu takkan disalurkan kepada rakyat di Muar. Janganlah nak membodohkan rakyat. Bukan semua orang bodoh macam geng-geng muda ni. Kan? Yang mana cerdik tu dah keluar, Alhamdulillah. Aku tak masukkan kau, jangan marah. Yang mana yang cerdik sikit tu dah tinggalkan muda, tuan-tuan. Saudara, kena faham, itu sebabnya bila dia orang tidak mahu tanda tangan CSA, iaitu bersetuju untuk menyokong kerajaan dalam segala usaha untuk menjaga kepentingan rakyat, melalui usul-usul yang dibawa ke Parlimen, maka mungkin peruntukan itu akan disalurkan melalui contohnya saya bagi contoh. Macam dekat Kelantan, kita akan wujudkan apa dipanggil JPP, Jawatan Kuasa Pembangunan Persekutuan. Contohnya. Maka semua sekali itu akan melalui ICU, kan? Dia akan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan. Tidaklah melalui wakil rakyat pembangkang. Jadi akhirnya nak buat rumah ke, nak buat dewan ke, dia tetap akan dapat. Tetapi bukan ahli parlimen Sadiq Sigaraga yang bawa. Mungkin Ketua UMNO bahagian Muar ke, Ketua Amanah bahagian Muar ke, Ketua PKR bahagian Muar ke, yang menjadi penyalaras parlimen contohnya. Dialah yang akan bawa. Sebab apa dia bawa? Sebab korang tak nak sign CSA. Kan? Dulu, ketika dia bersama dengan Pakatan Harapan, boleh pula. Setuju pula dia. Sign CSA tu. Tak ada pun dengan Syed Saddiq bantah. Ada dia bantah bila Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Muhammad Sabu, Datuk Lim Guan Eng sign CSA bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Ada. Ada dengar Syed Saddiq bantah? Tak ada, tuan-tuan. Kemudian dia bangkitkan soal apa tadi? Soal pemasrahan tol. Soal pemasrahan tol. Tuan-tuan, ini saya nak beritahu tentang cerita tol ni, saudara. Apa yang dijanjikan oleh mana-mana individu dalam Manifesto. Pakatan Harapan, dalam manifesto Pakatan Harapan, tak boleh pakai sekarang ni. Saya nak beritahu. Hari ni yang merintah bukan Pakatan Harapan. Hari ni yang memerintah ialah Kerajaan Perpaduan. Bila dalam Kerajaan Perpaduan, ini kena faham Syed Saddiq, engkau bertanding pun kau hilang deposit. Kau hilang deposit pilihan raya. Bila atuk kau bertanding pun, semua deposit pilihan raya hilang. Kena faham Syed Saddiq. BN pun tak boleh bentuk kerajaan Syed Saddiq. Jadi apa manifesto BN, semua tak boleh pakai. Apa manifesto PN, tak boleh pakai. Apa manifesto PH, tak boleh pakai. So sekarang BN, PH dan lagi semua parti politik di dalam Kerajaan Perpaduan dah bergabung. Maka saya nak beritahu, kita bincang apa yang kita nak laksanakan. Hapuskan tol tidak ada dalam agenda kita. Kita tidak pernah ada dalam agenda kita nak menghapuskan tol. Agenda BN, saudara, kita buat selepas Mahathir bapak tol negara dah tak ada. Apa yang Datuk Seri Najib buat, contohnya daripada Kuala Kerai pergi ke Kuala Lipis, dia buat highway free of toll. Highway percuma. Dia buat Pen Borneo Highway free of toll. Highway percuma. Ini agenda kita. Tapi menghapuskan tol tidak ada dalam agenda kita. Tapi kita ada hapuskan tol.
Bukit Kayu Hitam punya tol kita hapuskan. Tambak Johor punya tol daripada apa tu? Singapura. Sebelah tu masuk. Bukit Batu Tiga, Shah Alam, Sungai Ramal. Lepas Batu Tiga tu apa? Sungai Rasa. Bukit Raja. Bukit Raja punya tol kita hapuskan. Banyak tol. Tapi kita tak pernah janjikan tol. Jadi Datuk Seri Anwar bila dah bergabung dengan BN pun dia kena ikut juga. BN ni saudara, dia tak boleh ikut semua sembrono, ikut apa yang dia nak. Contohnya macam tol ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Apa pasal kita tak bagi penghapusan tol? Okey? Tetapi bila kita ada lebihan tunai, kita hapuskan tol. Kenapa? Okay. Contohnya, orang B40, dia lalu tol lah. Kalau dia naik basikal, dia lalu tol. Tapi dia bayar tak? Dia tak bayar, tuan-tuan. Orang B40, lebih banyak naik motor daripada naik kereta. Motosikal lalu tol tak? Lalu, tuan-tuan. Dia bayar tol tak? Tak bayar, tuan-tuan. Ini polisi kita dulu, BN. Okey? Yang mana tak ada kereta, tak ada motor, dia naik public transport. Public transport, dia lalu tol tak? Dia lalu tol. Dia bayar tol tak? Dia bayar tol. Tetapi kadar tol yang dibayar oleh teksi lebih murah berbanding dengan kadar tol yang dibayar oleh kereta biasa. Okey. Kereta biasa, lalu tol. Contohnya saya duduk Shah Alam, pergi kerja di Kuala Lumpur, bayar RM1.10. Balik pun RM1.10. Tapi siapa yang pakai tol, dia bayar tinggi, tuan-tuan. Bukan kereta, tuan-tuan. Tetapi yang bawa trailer, yang bawa lori, syarikat-syarikat pengangkutan. Mereka ni lah yang banyak bayar tol, saudara. Okey? Jadi, saudara, kalau kita nak hapuskan tol, contohnya Highway Plus, tuan-tuan tahu tak berapa kos dia? RM380 bilion. Ini yang Syed Saddiq Sigaraga berjanji nak hapuskan. Saudara, RM380 bilion. Cuba bayangkan. Kalau duit pembayar cukai ni, kita ambil, kita hapuskan tol. Pertama sekali, kadar tol untuk lori dan trailer ni jauh lebih tinggi. Perjalanan saya pergi kerja, short distance, jarak pendek. Jadi, kadar tol saya bayar adalah murah, saya bayar sikit. Kan? Tapi lori yang angkut barang daripada Perlis pergi ke Kuala Lumpur pergi ke Johor ni, tuan-tuan. Mereka dah lah, lori, trailer ni bayar dia, kadar tol dia tinggi dan perjalanan mereka jarak jauh, mereka lah penyumbang paling banyak. Siapa yang bayar tol ni, tuan-tuan? Memanglah driver lori, driver kena bayar tol. Tetapi dia claim, saudara, dia claim kepada toke-toke syarikat pengangkutan. Kalau kita ambil 380 bilion, tuan-tuan. 380 bilion tu bajet 1 tahun untuk hapuskan contohnya highway utara selatan ni. Saudara, siapa dapat manfaat terbanyak? Yang dapat manfaat terbanyak, saudara, ialah syarikat-syarikat pengangkutan. Okey. Tapi duit ni kita ambil daripada mana? Kita ambil duit daripada pembayar cukai. Saya nak tanya, orang di Baling sana pergi kerja lalu tol tak? Orang di Kuala Lipis pergi kerja lalu tol tak? Orang di Sabah pergi kerja lalu tol tak? Sarawak mungkin ada satu tol. Sabah ni, dia orang tak pernah nampak pun tol, tuan-tuan. Tetapi setiap tahun mereka bayar cukai pendapatan. Adil tak kita ambil duit pembayar cukai ni, kita hapuskan tol, manfaat terbanyak dapat kepada toke-toke syarikat pengangkutan, dan yang paling banyak menggunakan tol ni orang di Semenanjung saja. Jadi tolonglah pakai otak, saudara Saddiq Sigaraga. Kita nak buat sesuatu keputusan untuk menghapuskan tol ini, ataupun membuat sesuatu keputusan, kita kena fikir banyak benda, banyak aspek. Kita tak boleh. Sama juga dengan janji Datuk Seri Anwar pada tahun 2008.
Beliau menjanjikan untuk turunkan harga minyak. Kerana pada ketika itu, harga minyak 50 sen saja. Tapi dijual dengan harga RM2 lebih. Masa tu, Saudi Arabia pun jual 50 sen. Saudara, tapi hari ini saya nak beritahu, Saudi Arabia harga minyak dia RM2.94 tak silap saya. Sedangkan Saudi Arabia, saudara, minyak dia 17,5 kali ganda pengeluarannya lebih banyak daripada Malaysia. Kita pun jual dengan harga RM2.15. Saudi yang keluar 17,5 kali ganda lebih banyak daripada kita, jual RM2.94. Di mana datang logik dia? Kalau kita bagi benda ni kepada B40 saja atau sebahagian kepada the M40, okey lagi. Tetapi petrol kita ni paling banyak pergi 75%. Sekarang ni lebih daripada 75% pergi kepada the top 20 dan M40. Jadi di mana datang logiknya, saudara? Nampak gayanya geng-geng Perikatan Nasional sangat panas. Nak jawab, tak boleh jawab dengan hujah. Daripada tadi, dah dekat 1 jam. Kerja dia memaki saja di TikTok saya. Jadi, saya nak beritahu dengan geng-geng Perikatan Nasional, jangan koyak. Jangan koyak. Itu je lah saya boleh beritahu. Okey, silakan. Kita ada... Apa dia? Ada viewer nak naik ke? Ada viewer nak naik ni. Boleh layan seorang. Okey. Ada orang tanya tu, pasu kat belakang tu apa dalam dia? Ni, pasu ni. Saya tak tahu lah. Dia orang bagi saya kan. Dia bawa daripada tahu dinasti apa, dinasti dia bagi sebagai hiasan. Waalaikumsalam. First of all, terima kasih bagi penjelasan hari-hari. Ya. Satu soalan je, simple. Sekarang Kuala Kangsar dah bagi kenyataan yang dia akan menyokong kerajaan yang Islam. So, sorry kalau saya bit confused. Kalau penyokong daripada kerusi kerajaan buat tindakan yang sama ataupun bagi sokongan untuk kerajaan PN, boleh tak Muhyiddin ataupun siapa-siapa daripada PN naik untuk jadi Perdana Menteri tanpa meninggalkan parti? Terima kasih. Boleh. Itu sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila mana ada seorang manusia bernama Tuan Guru Haji Hadi mengatakan bahawa kita dah cukup jomlah. Maka bagi memastikan bahawa Haji Hadi itu tidak berbohong, maka Datuk Seri Anwar telah mengusulkan supaya dibuat undi percaya ke atas dirinya. Dia sendiri suruh buat undi percaya. Dan bila buat undi percaya itu didapati 148 orang telah menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Maka dengan rasminya, ianya membawa maksud bahawa Haji Hadi ialah seorang pembohong, penipu dan kaki putar belit. Keputusan dah ada. Jadi kalau hari ini kita tahu bahawa mereka tak boleh bagi SD sebenarnya kepada mana-mana Perdana Menteri. Tetapi bila-bila masa mereka boleh bawa usul di Parlimen, undi percaya atau undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Tapi apa yang dia boleh buat, dia boleh hilangkan kepercayaan terhadap Perdana Menteri sahaja. Untuk dia melantik seorang Perdana Menteri baru, ianya perlu dilakukan secara en blok oleh ketua parti. Itu yang sebabnya mereka ni kempunan demi kempunan demi kempunan demi kempunan tertelan air liur saja. Dia tak boleh buat apa-apa. Jadi dia boleh buat undi tak percaya ke atas Datuk Seri Anwar. Kalau katalah Datuk Seri Anwar tak boleh dapat 112 undi yang menyokong dia sebagai Perdana Menteri, maka Datuk Seri Anwar boleh gugur sebagai Perdana Menteri.
Tetapi tuan-tuan, nak melantik seorang Perdana Menteri baru tak boleh berlaku kalau ianya gagal mendapat sokongan secara en blok daripada setiap parti politik dan jumlah dia mesti melebihi 112 kerusi ataupun sekurang-kurangnya 112. Okey? Jelas Bro Yazid, silakan. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Kita cuma nak dapat kepastian di antara parti PAS tu sebab kata dia tak menyokong kerajaan perpaduan untuk menyokong Palestin. Heran juga tu. Siapa? Saya dengar ada lah pembangkang. Contohnya Tuan Man. Bila di dalam parlimen tu, dia tak menyokong kerajaan untuk menyalurkan bantuan kepada Palestin. Adalah tu. Saya rasa fitnah lah tu. Fitnah ni bukan semuanya ke atas kerajaan. Kadang-kadang ke atas pembangkang pun ada fitnah. Baru-baru ni, hari Jumaat lepas, kita buat perhimpunan menyokong ataupun solidariti untuk Palestin. Tuan Ibrahim Tuan Man hadir dan dia juga memberikan ucapan dan sokongan terhadap Palestin. Jadi tak betul lah kalau ada orang cerita macam tu. Saya tak fikir ada umat Islam yang gila untuk menyokong Israel kat Malaysia ni. Masa Singapura lah tak boleh lah. Singapura punya pasal. Ini Malaysia. Yes. Tolong tu. Saya nak share ya. Okey. Thank you tu. Okey, welcome. Okey, itu saja. Apa ni? Baby Pink. Ada Baby Pink. Silakan. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ingatkan Baby Pink ni perempuan ke? Laki-laki juga. Aduh. Apa pasal kau pakai nama Baby Pink? Datuk, satu soalan. Kenapa Sanusi panas Datuk isu beras Datuk? Ya, biarlah. Dia bila orang duk siasat, kebanyakan daripada mereka yang menyalahgunakan ataupun menyeleweng bekalan beras ni, kebanyakan dia di negeri Kedah. Jadi dia merasakan seolah-olah macam orang tuju dia, orang kata dia sabotaj. Biasanya orang yang termakan cili dia yang terasa pedas kan. Jadi biarlah pihak SPRM siasat. Kalau dah selesai siasatan nanti adalah tangkapan. Bila ada tangkapan nanti kita tahulah siapa yang berkata benar dan siapa yang sebenarnya tak betul. Jangan kelang kabut cepat sangat. Itulah saya tengok dia Sanusi ni dah koyak lah Datuk. Ya, dah koyak. Situ panasan. Itu Ni ada orang bercakap tentang isu Datuk Seri Najib. Saya nak beritahu di bawah kerajaan gila Mahathir ni, di bawah kerajaan gila Mahathir, tak pernah berlaku orang yang dah dituduh mencuri duit 1MDB, kemudian dituduh kerana tak bayar cukai income tax. Saya malas nak ulas sepanjang lah. Tapi ini semua celaka manusia bernama Mahathir dengan manusia bernama Sabin. Bekas CEO Lembaga Hasil Dalam Negeri punya kerja. Dia ni Datuk Seri Najib yang lantik, tapi kerana dia nak yakinkan Mahathir, dia nak yakinkan Muhyiddin supaya kontrak dia disambung, dia tergamak menganiaya Datuk Seri Najib. Bagi saya ini satu kerja gila. Tak pernah ada penyamun dalam Malaysia ni ke, dalam dunia ni ke, bayar income tax. Datuk Seri Najib dituduh mencuri duit 1MDB, lepas tu dituduh double jeopardy tuan-tuan. Kerana tidak bayar income tax di atas duit 1MDB yang dicuri. Saya pun kadang-kadang tak masuk akal. Sedangkan duit yang Datuk Seri Najib terima, kalau tidak silap saya, angka ni saya dah lupa. Dia pulangkan balik pula tu. Selepas pilihan raya, dia pulangkan balik. Different lebih kurang dalam 31 juta ringgit je. Itu pun disebabkan charges dan sebagainya. So, memang tak masuk akal lah. 1.7 bilion.
Lembu yang tak pakai otak je yang hari ni menyuruh Datuk Seri Najib bayar cukai, bayar dulu baru undi. There's something wrong with our system lah. Sistem pencukaian kita ni perlu dibetulkan. Tak sepatutnya ada undang-undang yang bobrok sebegini. Kan? Ini zaman kita dulu perintah pun kita mungkin overlook benda ni. Tak pernah dalam dunia ni orang yang dituduh mencuri duit YMDB, mencuri apa pun, kemudian dia dituduh sekali lagi kerana gagal untuk declare income tax di atas duit yang dia curi. Tak pernah tuan-tuan. Mungkin dan lembaga hasil boleh buka kaunter supaya semua penyamun, pencuri, perompak declare income tax. Saya rasa tak payahlah saya komen benda-benda bodoh macam ni. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.